Okay, so semua hari ni cikgu nak ajar pasal rintangan sikit. Cikgu nak belajar pasal rintangan. Nak minta kerjasama semua untuk respon lah. Okay, supaya dia macam yelah. Okay, so anyway, yang pertama sekali untuk rintangan, okay, benda yang korang kena tahu adalah formula dia. Okay, daripada formula korang boleh buat banyak benda. Daripada formula korang boleh tahu faktor-faktor mempengaruhi rintangan. Okay, lepas tu selain daripada tu dengan adanya formula juga korang boleh buat calculation. Okay, so kita kenalkan dulu. R ni adalah rintangan ataupun resistance. Unit dia adalah ohm. Okay, rho adalah resistivity of wire ke rintangan dawai. Unit dia adalah ohm meter. So kejap lagi kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan kerintangan dawai. Okay, buat masa ni kita tengok dulu. Okay, kita tengok je dulu, terima je dulu. Kejap lagi kita akan tengok kerintangan dawai. Okay, lepas tu L adalah panjang dawai tu, length of the wire. For example, wire macam ni, okay, panjang dia adalah dari sini sampai sini. Ini adalah dia punya panjang wire. Dan last sekali adalah A, dia punya luas keratan rentas atau cross sectional area. So kalau kita tengok kat sini, biasa kalau dawai kan, okay, kita akan assume dawai bentuk dia adalah silinder. Okay, dawai bentuk dia adalah silinder. So kadang-kadang soalan dia akan terus bagi A. Okay, kadang-kadang dia terus bagi, okay, ini adalah luas dia. Tapi kadang-kadang dia tak bagi luas tau. Kadang-kadang dia bagi jejari sahaja. Okay, dia bagi radius sahaja. So kalau dia bagi radius sahaja, macam mana nak cari luas? Okay, kalau dia hanya bagi jejari, macam mana nak cari luas? Kalau dia just bagi radius, okay, macam mana nak cari luas? Pakai matematik. Bentuk ni adalah bentuk silinder. Jadi kalaulah kita nak cari luas macam mana? Cuba korang teka. Okay, Yuvana betul. Okay, clue. Benda ni adalah bulat. Okay, masa ni cikgu tunjuk. Bentuk ni adalah bulatan. Okay, Fatini betul. Okay, so sekarang kita hanya ada R sahaja. So macam mana nak cari luas bulatan ni? So formula untuk luas bulatan apa dalam matematik korang belajar? Okay, Amira betul. Okay, so formula dia adalah pi r squared. Ini kena ambil tahu formula dia adalah pi r kuasa 2 ataupun bahasa Melayu pi j kuasa 2. Okay, cikgu ulang. Luas bulatan adalah pi r squared ataupun pi j kuasa 2. Okay, sekali lagi formula untuk rintangan R adalah rho L bahagi dengan A, di mana rho adalah kerintangan dawai. Okay, L adalah panjang dawai dan juga A adalah luas. Okay, take note bahawa okay, semua dekat dalam ni unit dia. Rintangan unit dia adalah ohm, kerintangan adalah ohm meter, panjang mesti dalam meter, luas mesti dalam meter kuasa 2. Dan luas ni kalau dia tak bagi, korang boleh guna formula pi j kuasa 2 ataupun pi r squared. Okay, so ini adalah formula dia. Jadi setakat ni, untuk formula ni ada apa-apa soalan nak tanya tak? Okay, so sekarang ni 1 sampai 5. 1 tak faham, 5 faham, korang kat mana? 1 tak faham, 5 faham, korang kat mana pasal formula ni? Okay, sekarang wah, kita ada kakak cantik hari ni. Ni form 5, ni form 5. Okay, so sekarang ni cikgu padam sekejap. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Okay, sekali lagi ini adalah chapter. So ini adalah chapter 3 form 5. Chapter 3 form 5
Alright, so sekarang tengok dekat sini faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Factors affecting. Okay, tadi cikgu kata bila korang dapat je formula, banyak benda korang boleh buat daripada formula. Okay, dalam formula ni banyak je benda korang boleh buat. Okay, so first kali tadi cikgu kata boleh buat calculation, lepas tu kita boleh belajar faktor. Okay, faktor yang mempengaruhi rintangan adalah semua benda yang ada dekat dalam ni. Ini adalah faktor mempengaruhi rintangan. Okay, sekarang cuba tengok yang pertama sekali adalah L. Okay, cikgu nak tanya, kalaulah L ni bertambah, kalau ikut formula ni lah. Kalau L ni bertambah, apa jadi dekat R? When L increase, what happens to the value of R? Okay, Haikal betul. Amir betul. Hafiq betul. Kakak cantik betul. Khadida, Alia betul. Okay, Diana, Aiman betul. So, bila L bertambah, when L increase, R akan increase. So, bila L bertambah, R akan bertambah. Okay, so sekarang ni, kalau luas, cross sectional area of the wire, maksudnya ketebalan dawai macam tu lah. Okay, so bila dia bertambah, apa jadi dekat R? Okay, when the cross sectional area increase, what happens to the value of R? Okay, Haikal betul, kakak cantik betul, Alia betul, Aiman, Hafiq betul. Yang lain-lain boleh cuba jawab ya. Khalida betul, Ami betul. Okay, so bila luas bertambah, rintangan akan berkurang kerana mereka berkadar songsang. So apabila luas bertambah, rintangan akan berkurang. Okay, last sekali adalah resistivity of wire ataupun kerintangan dawai. So bila kerintangan bertambah, okay, bila kerintangan bertambah, apa jadi dekat R? Bila rho bertambah, apa jadi dekat R? Okay, betul. Okay, setakat ni hantar semua betul. Very good. Okay, bagus. Kalau tak cuba confirm salah. At least mencuba. Okay, soalan cikgu adalah apabila rho bertambah, apa jadi dekat nilai R? Okay, so bila rho bertambah, R pun akan bertambah juga. Okay, so ambil tahulah bahawa ini adalah faktor-faktor mempengaruhi rintangan. Okay, so setakat ni kita ada 3 faktor mempengaruhi rintangan. Yang pertama adalah panjang dia, yang kedua adalah dia punya luas dan yang ketiga, luas ni boleh jadi ketebalan, boleh jadi diameter juga Okay, dan last sekali adalah kerintangan dawai. Okay, setakat ni. Setakat ni 1 sampai 8. 1 tak faham, 8 faham. Korang kat mana? Yang lain-lain boleh respon 1 sampai 8. Yang tak dengar boleh check audio tak? Yang lain dengar ke suara cikgu? Okay, dengar. Okay, so sekarang ni mari kita teruskan. Okay. Oh, hai Adia. Alright, so sekarang kita tengok dekat sini. Alright, so sekarang okay. Beza R dengan rho kejap lagi kita masuk, kita tengok yang ni dulu. So dekat sini manakah gabungan berikut yang mempunyai highest resistance? Okay, kalau dekat sini dia gabungkan sifat. Okay, maksud cikgu macam ni. Cuba korang tengok dekat sini, kita ada 4 wire. Okay, setiap satu wire ni dia ada sifat dia masing-masing. Okay, macam contoh wire nombor 1 ni dia panjang, lepas tu wire ni tebal dan juga kerintangan dia tinggi. Okay, lepas tu yang kedua macam ni, ketiga yang ni, keempat yang ni lah. Jadi cuba korang tengok kat sini yang mana mempunyai rintangan tertinggi. Okay, ingat formula dia adalah R sama dengan rho L over A. So pastikan pilihan korang tu semuanya menghasilkan resistance yang tinggi. So 1, 2, 3, 4 yang mana satu paling sesuai.
Okay, Nadira betul, Hijaz betul. Mariam betul. Cikgu sebut yang betul, yang salah yang cikgu tak sebut tu tak apa, cuba lagi. Aiman betul. Okay, Diana betul. Okay, Amir betul, Khalida betul. Alright, so sekarang ni kan. Okay. Alright, so sekarang ni jom kita tengok dekat sini. Okay, sebab itulah kita belajar faktor tadi. Okay, korang tengok faktor kita ada 3 kan. Kalau kita nak rintangan yang tinggi. Kalau kita nak rintangan yang tinggi, row kita kena tinggi ke rendah? Kalau kita nak rintangan yang tinggi, row kita kena tinggi ke rendah? Okay, so kita tahu kena row yang tinggi. Lepas tu L kita nak panjang ke pendek? Okay, so panjang. Okay, so sekarang ni kalau kita nak R kita tinggi, A kita nak besar ke kecil? Okay, so yang kecil. Jadi sekarang ni tengoklah semua ni yang mana semua ada. So jawapan dia adalah nombor 2. Okay, sebab wire panjang dan wire nipis, kerintangan paling tinggi. Okay, tengok macam tu lah. Dia kena relate sikit, dia kena fikir sikit kaitan antara faktor-faktor tadi dengan sifat dia. Okay, so untuk soalan yang A ni, pasal yang mana satu kerintangan tertinggi, jawapan dia adalah wire nombor 2. Kenapa? Sebab dia paling panjang, lepas tu dia paling nipis dan kerintangan dia tinggi. Alright, so untuk yang soalan A ni 1 sampai 7, korang kat mana? 7 faham, 1 tak faham, korang kat mana? Alright, so sekarang ni itulah cerita dia. So sekarang kita cuba tengok soalan yang nombor 2 pula. Okay, so sekarang ni nombor 2, cuba yang mana satu jawapan dia. Tengok satu-satu, check betul-betul. Pastikan 3-3 sifat adalah sesuai. Gunakan apa yang kita baru belajar tadi. Okey, tengok formula, tengok macam mana cara nak hasilkan R yang paling rendah. Okey, so jawapan dia adalah nombor 3. Kenapa? Sebab kan bila kita nak R rendah, maksudnya dia kena paling tebal. Tengoklah yang tebal adalah yang ni dengan yang ni. Lepas tu kita nak row dia rendah. So row yang rendah yang ini. Lepas tu wire dia pendek. So yang ini. Jawapan dia adalah nombor 3. Okey, macam itulah cara dia. Okey, so ini adalah faktor-faktor dia. So 1 sampai 5 korang kat mana untuk soalan yang kedua ni? Alright, so sekarang cikgu padam sekejap. Okay, tadi ada kawan kita yang tanya. Kawan kita tanya apa beza antara row dengan R. Okay, tengok betul-betul. Sekarang kat sini cikgu nak tulis formula R sama dengan row L over A. Okay, so maksud dia sekarang ni rintangan R ada 3 faktor yang boleh mempengaruhi dia. Ada 3 faktor yang boleh mempengaruhi dia iaitu row, L dan juga A. Okay, maksudnya kan kalau row berubah, R berubah. Kalau L berubah, R pun berubah.
Kalau A berubah, R berubah. So tiga-tiga benda ni boleh berubah bila R berubah. Tiga-tiga ni akan berubah. Kalau dia berubah, R akan berubah juga. Okay, so faktor R adalah 3 ni. So kalau kita tengok kat sini first tengok definition dulu. Rho ni ketika resistivity of a conductor atau kerintangan dawai ni, dia adalah measure of conductor's ability to oppose the flow of electric current. Ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Okay, maksudnya dia boleh tentang arus elektrik. Kebolehan konduktor tu untuk lawan arus. Sebab sepatutnya arus lalu, tapi kalau resistivity tu dia akan menentang arus yang lalu tu. Okay, so ini definition dia lah. So korang kena ingatlah definition dia kalau dia tanya definition. Okay, unit dia adalah ohm meter. Okay, yang paling penting sendiri untuk dekat sini yang paling penting adalah untuk membezakan dia dengan R kan. So tengok ini. Dia depends pada temperature dan juga nature of the conductor material. Macam jenis dia. Bergantung kepada sifat semula jadi dan juga suhu bahan. Okay, jadi kan sekarang ni cikgu bagi contoh. Okay, katakanlah cikgu ada satu wire ni. Okay, cikgu ada satu wire ni. Sekarang okay, bahan ni dia punya rho nilai dia adalah 5,000 contoh. 5,000 ohm meter. Pada saat ni rintangan dia adalah 500 contoh. Contoh saja ya. Okey, sekarang ni wire ni cikgu buat bahan yang sama tapi cikgu buat tebal sikit. Okey, bahan yang sama, kepanjangan pun sama tapi kali ni cikgu buat tebal. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Bahan yang sama ke bahan yang lain? Cikgu cakap tadi. Yang ni, yang baru ni, bahan yang sama ke bahan yang lain? Okay, kita guna bahan yang sama kan? Lepas tu kalau bahan yang sama, suhu yang sama, rho dia sama ke lain? Rho dia sama dengan 5,000 ke lebih besar ke atau lagi kecil dari 5,000? Okay, sekali lagi kepada siapa yang tak faham apa cikgu cakap tadi, dia macam ni. Rho, okay, kerintangan ni dia bergantung pada sifat bahan dan suhu bahan. Sekarang kita pakai bahan yang sama, jadi sifat dia sama. Suhu yang sama, jadi suhu samalah. Jadi rho ni dia bergantung pada sifat dan juga suhu. Kalau sifat dan suhu dia sama, mestilah rho dia 5,000 juga. Okey, itu maksud dia. Tapi cuba korang tengok R dia. Okey, R ada 3 faktor. Rho dia sama dalam kes ni lah, rho dia sama. Tapi L dia pun sama juga. Tapi dia punya A sama ke tak? Dia punya A sama ke tak? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, A dia tak sama kan? So kalau A dia tak sama, nilai R dia sama ke tak sama? Okay, so itu beza dia. Jadi sekarang ni R, okay, R dia tak sama. So dalam kes ni katakanlah dia lagi kecil. Kenapa? Sebab dia lagi tebal. Okay, so sekarang ni kenapa dia tak sama? Sebab luas dia tak sama. Tapi kenapa rho? Kenapa kerintangan boleh sama? Sebab bahan dia still sama, suhu dia still sama. So itu beza kerintangan dan rintangan. Rintangan ni bergantung kepada 3 benda ni. Tapi kerintangan tu hanya tengok pada sifat semula jadi dan juga suhu bahan tersebut. Okey, kalaulah cikgu tukar lagi satu. Cikgu buat macam ni. Okey, cikgu buat satu lagi wire. Kejap. Alamak, salah. Okey, cikgu buat satu lagi wire yang mana dia lagi nipis daripada ni dan lagi panjang. Dah lagi nipis, lagi panjang. Sekarang cikgu buat kat sini. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Bahan dia yang sama ya, cikgu pakai bahan yang sama. So sekarang ni, rho dia sama ke tak sama? Okey, dia punya kerintangan ataupun resistivity dia. Okay, so kerintangan atau resistivity dia still sama 5,000. Kenapa? Sebab bahan yang sama, suhu yang sama. Tapi cuba teka R dia macam mana?
Okay, lagi besar ke, lagi kecil ke macam mana? Yes, betul, lain kan? Lain, tapi korang rasa macam mana nak describe value dia? Dia Alia, meriah. Okay, so dia akan lagi banyak. Yes, value dia akan lagi besar daripada 500. Cikgu main letak je lah, katakanlah nilai dia adalah 700 ohm. Kenapa lagi banyak? Sebab dah lah lagi panjang. Okay, bila lagi panjang R meningkat. Lepas tu lagi nipis pula. Lagilah R tu meningkat. So jadilah 700 kat sini. Lebih kurang. Okay, so di sini kita boleh nampak bahawa beza antara R dan rho adalah rintangan tu dia bergantung pada rho, L dan juga A. Maksudnya kalau bentuk dia berubah, nilai R akan berubah. Okay, tetapi kalau macam rho tu, kerintangan tu dia bergantung pada jenis dan suhu. Jadi kalau panjang ke, pendek ke, tebal ke, rho dia still sama selagi bahan tu sama, suhu dia adalah sama. Itu adalah beza dia. Okay, dan jangan lupa unit dia beza juga. Jadi korang setakat ni lah pasal yang kita tengok kat sini ni, pasal perbezaan antara rho dan juga R ni. Okay, 1 sampai 6. 1 tak faham, 6 faham. Korang dekat mana? Kalau ada soalan ke apa, tanyalah. Kalau cikgu rasa macam boleh jawab sekarang, cikgu jawab lah. Okay. Alright, so sekarang jom kita teruskan. Alright, so korang cuba tengok dekat sini. Sekarang kita dah masuk bahagian terakhir lah sebenarnya untuk rintangan ni, iaitu bahagian calculation. Okay, sekarang calculation. Dalam soalan, okay, dia akan bagi korang information yang mencukupi untuk cari rintangan ataupun apa-apalah yang diperlukan kat sini. Okay, dekat sini, jap. Siapa yang nak buat dulu, buatlah. Okay, tapi cikgu nak tunjuk. First, dia kata kerintangan dawai adalah 2.8. Ni dia punya kerintangan. Rho dia lah. Lepas tu dia suruh cari R. Kalau panjang dia 20 cm. Panjang dia adalah 20 cm. Lepas tu dia punya area adalah 1/10 kuasa negatif 5. Okey, cikgu bagi masa. Cuba korang kira sekejap. Ambil lah dalam seminit 2. Cuba send dekat cikgu. Cubalah, cuba. Okay, tak cuba confirm salah. So cuba. Jangan lupa tengok unit dia elok-elok. Pastikan unit dia tu seragam. Semua orang jawapan lain-lain ni, cikgu kena pergi ambil kalkulator ni. Buat jap, cikgu pergi ambil kalkulator juga. Okay, so bercampur-campur jawapan. Mari kita cuba bersama-sama. So sekarang first kali adalah rho adalah 2.8 darab 10 kuasa negatif 8. Okay, so L adalah 20. Betul ke salah?
Okay, salah kena tukar kepada meter. Okay, bagus, bagus. Pandai. So, kena tukar dalam meter, 0.2 meter. Okay, lepas tu dia kata A. So, area dia dah siap-siap meter square. So, 1 darab 10 kuasa negatif 5. So, R adalah 2.8 darab 10 kuasa negatif 8. Okay, darab dengan 0.2 bahagi dengan 1 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, just nak cakap siapa yang tak buat bracket kat sini nanti ada possibility dia salah. Nak bagi tahu tu je. Siapa yang tak letak bracket ada possibility salah. Okay, jap. Okay, so jawapan dia sepatutnya adalah 5 darab 10 kuasa negatif 4. Sekejap datang 5.6. Sekali lagi cikgu kira 2.8 eksponen negatif 8. Ya, betul. Tepat sekali. Right, so 5.6 darab 10 kuasa negatif 4. Macam tu lah. Okay, so macam tu lah cerita dia. Ataupun siapa nak jawab boleh je 0.0000 kot. Sekejap. 0.00 banyak sangat lah, tapi macam ni lah. Okay, so yang salah tu most probably waktu tekan kalkulator atau tak tukar ni kepada meter. Okay, so inilah cara jawab dia. So just nak cakap siapa yang dapat nombor besar sangat tu jangan lupa tekan bracket dekat sini. Okay, skill calculator sangat penting, nanti praktis. Okay, setakat ni untuk soalan ni 1 sampai 5 korang kat mana? Okay, so yang ini kalau kita consider soalan ni level dia level macam level 1 lah. Kenapa? Sebab semua dia bagi direct. Okay, semua dia dah direct bagi. Okay, so sekarang ni kita boleh tengok dekat sini. Kalau cuba tengok soalan ni pula. Okay, cuba tengok soalan ni. Cikgu bagi masa, cuba jawab sendiri sekejap. Jangan lupa unit semua kena tally ya. Okay, Rajesh, good try. Cuba lagi. Okay, sementara korang tengah buat tu, masa ni cikgu nak tulis sikit. So first kali adalah korang punya row adalah kena tukar. Semua benda kena tukar. Okay, so row adalah 2.8 darab 10 kuasa negatif 8. L adalah 0.3
meter. Okey, tengok. Dia bagi diameter tau. Dia bagi diameter. A ni apa? A adalah area. Okey, so maksudnya diameter tu ni 1 mm. Macam mana nak cari area? So area adalah pi r kuasa 2. Okey, area adalah pi r kuasa 2. So sekarang ni pi r adalah jejari. Korang, jejari ni berapa? Berapa jejari dia? Berapa radius? Diameter bahagi 2 kan? So 1 mm ni bahagi dengan 2. So korang dapat 0.5 tapi masih mm. Belum lagi meter, tukar pula kepada meter. So, tukar kepada meter. 0.5 bahagi 1000. Okay, sekejap seminit lagi. Cikgu explain balik. Sekarang ni, dia dah bagi diameter tau. Tapi korang bukannya nak diameter. Okay, korang nak area. So, area formula dia adalah pi r squared. So, pi kita dah ada, settle. R adalah radius. So, kita kena tukar daripada diameter ni, cari dia punya jejari ataupun radius. So, jejari dia maksudnya diameter bahagi 2. Jadi, 0.5 mm. Tapi ini milimeter sebab kita nak dalam meter squared. So tukar ni kepada meter. So milimeter nak bagi kepada meter bahagi dengan 1000. Itu sebab korang dapat benda ni. Okay. So ini adalah kita punya area. Okay, so kita pi darab dengan tu semua, kita akan dapat 7.85 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, yang ni dapat tak? Area sahaja ni meter squared. Atika bukan juga. Okay, Mariam bukan juga. Okay, kejap seminit. Korang nak tanya area dapat tak nilai ni? 7.85 ni dapat tak? Ke tak dapat? Saya tekan calculator. Maksudnya pi darab 5 semua ni dapat yang ni. Tapi tu baru area. So tekanlah balik R tadi. Panjang cerita dia. Okay, tapi basically R adalah rho tadi. 2.8 darab 10 kuasa negatif 8. 0.3 bahagi dengan 7.85 darab 10 kuasa negatif 7. Rajesh betul. Yang lain kira-kira. Okay, Diana betul. Okay, Anis betul. Huda betul, Hafiq betul. Alia betul. Ijaz betul. Okay, Alia pun betul. Alright, so sepatutnya korang akan dapat 0.0107 ohm. Okay, ataupun 0.011 ohm. Samalah maksud dia. Tapi macam ni lah cara dia. Okay. Dapat tak? Okay tak ni? Dia tak, okay macam ni lah cikgu just nak cakap. Formula dia tak susah. Yang cabaran dia adalah waktu nak cari maklumat untuk masuk dalam formula. Okay, formula dia still sama. Rho L bahagi dengan A. Tak letak ohm salah ke? Salah lah. Okay, so sekarang ni rho L dengan A tu memang korang kena formula dia itu je. Tapi information yang masuk dalam ni yang penting kita betulkan. Alright, so macam itulah cerita dia. Inilah jawapan dia. Alright, so untuk yang ini, siapa yang tak dapat tu screenshot lah dulu nanti try balik. Okay, tapi setakat ni 1 sampai 5 korang kat mana untuk yang ni?
Siapa yang dapat lain tu screenshot dulu, lepas tu nanti try balik. Jawapan dia memang yang itu. Okay, so cikgu padam dulu. Jom kita proceed lah next question last Okay, so sekarang ni cuba buat yang ni. Alright, kejap. Sebelum tu, cuba tengok dulu kat sini. Dia bagi cross sectional area. Nampak dia dah siap bagi. Dia bagi nilai 5. Boleh tak terus pakai nilai 5 ni? Okay, so kita tak boleh. Kita kena convert dulu kan? Tak boleh sebab dia bagi 5.0 mm kuasa 2. Okay, so sekarang ni kalau nak tukar kepada meter kuasa 2, korang nak buat apa ni? Daripada mm ni nak tukar kepada meter kuasa 2 macam mana? Okay, so sekarang ni ada yang betul, ada yang salah. Okay, tips korang sekarang kalau banyak, ada juga yang bagi 1000. Okay, so cikgu nak cakap salah. Kenapa? Sebab mm bahagi 1000 dapat meter sahaja. Mm bahagi kepada 1000 boleh, tapi itu hanya dapat meter. Tapi awak sekarang nak meter square. Tukar, mm square nak tukar kepada meter square. So ini kena square juga. Itu cara dia. Okay, so kalau tiba-tiba lah soalan ada kuasa 3 nak tukar kepada meter kuasa 3, 1000 juga tapi kuasa 3. Itu tips dia. Okay, so dalam kes ni daripada 5 mm kuasa 2 ni awak nak tukar kepada meter kuasa 2, kena bahagi dengan 1000 kuasa 2. Okay, sekarang rasa yang lain semua dah boleh pakai kot sendiri. Okay, cuba cari dia punya nilai R. Okay, Anis betul, Hafid betul. Okay, Diana betul. Wafa betul. Amir, cikgu rasa adalah yang salah-salah letak benda tu. Adalah yang salah letak dalam apa? Calculation calculator. Oh, okay, no. Amir, yes, betul apa yang awak cakap tu. Jawapan tu tak ada square sebab soalan just kata calculate rintangan. Rintangan sahaja. Rintangan ohm je. Alright, so anyway, Huda betul. R sama dengan rho kita adalah 1.1 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, lepas tu L adalah 25. Lepas tu bahagi dengan area. So area kita adalah, kejap, 5 darab, tengok. 5 darab 10 kuasa negatif 6. Cubalah. So sepatutnya korang dapat 5.5 ohm. Itulah cerita dia. Okay, so untuk yang ni dapat ke? Faham apa yang berlaku?
Okay, cikgu just nak cakap untuk soalan ni, okay, biasa memang tak boleh, kalau untuk setakat calculation, formula sama je daripada mana-mana pun. Formula dia still satu formula tu. Cuma information tu korang kena check, make sure row dia formula apa, row unit apa, L unit apa, area unit apa. Tallykan semua baru boleh dapat jawapan yang betul. Okay, habis soalan, last. Untuk slide, okay. Alright, so sekarang ni resistivity tadi, okay, kadang-kadang dia tengok bahan. Okay, kadang-kadang kita akan guna yang tinggi, kadang-kadang kita akan guna yang resistivity yang rendah. Kerintangan tinggi dan kerintangan rendah. So biasanya, okay, senang cerita macam ni. Korang bayangkan kerintangan tinggi kita guna bila kita nak sesuatu tu panas. Biasanya. So kerintangan rendah bila kita tak perlu panas. Sejuk lah. Okay, so sekarang ni cerita dia adalah sekejap Sekejap. Alright, so sekarang ini adalah periuk nasi. Okay, kalau nak masak nasi lah. Kalau nak masak nasi, periuk ni kena panas ke sejuk? Dekat bawah dia ni, periuk ni kena panas ke sejuk? Kan? So periuk, logik lah korang nak panas, nak masak nasi, dia mestilah kena panas kan? Jadi untuk dia panas, okay, dia punya heating plate adalah, heating plate dia yang kita letak untuk panaskan nasi tu adalah heating element. Kita akan gunakan dia untuk panaskan. Jadi untuk panaskan, tengok balik tadi kita cakap kalau nak panas, resistivity kena tinggi. Okay, so kita boleh tengok dekat sini resistivity dia tinggi. Alright, so dengan itu dia boleh hasilkan lebih banyak haba. So bahan tu senang panas lah. Lepas tu melting point, logik dia melting point nak kena tinggi ke rendah? Takat lebur, nak tinggi ke rendah kalau benda tu kita nak gunakan untuk pemanasan? Okay, so bila kita nak gunakan benda tu untuk pemanasan, takat lebur kenalah tinggi. Sebab logiknya adalah kalau tinggi, tak adalah cepat cair. Okay, kalau tinggi dia tak cepat cair dan last sekali dia tahan lama. Okay, tapi kalau lah contoh wire dia, kan kalau kita nak masak nasi tu kita kena pasang lah dekat plug yang dekat dinding tu kan. So wire ni kita nak dia panas ke kita tak nak dia panas? Wire ni kita nak dia panas ke kita tak perlu dia panas? Okay, kita tak perlu langsung untuk dia panas. Betul? Kita tak perlu dia panas. Jadi bila kita tak perlu dia panas, kita tak payahlah pilih yang kerintangan tinggi, pakailah yang kerintangan rendah. Okay, so contoh bahan adalah kuprum. Copper kerintangan dia rendah. Jadi kenapa? Supaya dapat elakkan dia daripada terlampau cepat panas. Okay, so itulah fungsinya. Kadang-kadang kita memang pilih untuk guna kerintangan tinggi. Kadang-kadang kita pilih untuk guna kerintangan rendah. Okay, so dengan itu habislah pasal rintangan. Topik ni tak habis pun tapi untuk kelas kita dah habis. Alright, so ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu yang recording dulu.